السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian kitab Qala'idul Jawahir. Ini karang oleh Syekh Muhammad ibn Yahya At-Tadafi Al-Hambali radhiyallahu anhu pada menyatakan riwayat hidup Sultanul Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dari sampai pada muka surat 26. Jadi Syekh berkata, satu ketika sungai Dajlah airnya naik dan hampir menenggelamkan kota Baghdad, dan kesemua mereka meyakini bahawa sekiranya air tadi berterusan maka kota Baghdad akan tenggelam. Lalu manusia datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani meminta tolong dengannya. Lalu Syekh mengambil tongkatnya dan pergi ke pantai dan memacakkan tongkatnya pada satu tempat. Lalu Syekh berkata, di sini ialah had tertinggi untuk air naik. Maka pada ketika itu air pun turun dan pergi kepada had yang telah ditetapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dan dalam kisah yang lain, Syekh Abdullah Az-Zayyal berkata, satu ketika aku berada di madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani, dan pada tangan Syekh Abdul Qadir Jailani terdapat satu tongkat. Lalu terlintas di dalam hatiku, sekiranya Syekh memperlihatkan kepadaku keramat melalui tongkat yang Syekh tadi pegang. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani memandang kepadaku dengan tersenyum. Lalu Syekh Abdul Qadir memacakkan tongkatnya ke bumi. Maka tiba-tiba cahaya amat keluar, bersinar, memenuhi langit dan bercahaya ke semua udara, ke semua kawasan sekeliling. Dan keadaan tersebut berkekalan satu tempoh masa. Kemudian Syekh mengambil semula tongkatnya dan kembali keadaan seperti biasa. Maka Syekh berkata, ya Zayyal, inilah perkara yang kamu inginkan. Maka Syekh menzahirkan keramat tersebut kerana keinginan muridnya. Dan Syekh Abu At-Taqi Muhammad ibn Azhar As-Sayrafini berkata, satu ketika aku memohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperlihatkan kepadaku salah seorang daripada rijalul ghaib, maksudnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ghaib. Maka aku melihat pada satu malam di dalam mimpi, aku menziarahi kubur Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dan di sisi kubur tersebut terdapat seorang lelaki. Maka terlintas di dalam hatiku, dalam mimpi tadi, lelaki yang sedang menziarahi kubur Imam Ahmad bin Hanbal ialah salah seorang daripada rijalul ghaib. Maka aku pun terjaga daripada tidur, dan aku berharap agar aku dapat melihat lelaki tersebut dalam keadaan sedar. Maka aku pun pergi menziarahi kubur Imam Ahmad. Segera, lalu aku melihat orang tersebut, orang yang aku lihat di dalam mimpiku. Maka aku pun segera mengejar orang tersebut. Dan aku mengikutinya sampailah kepada sungai Dajlah. Maka secara tiba-tiba aku melihat orang tersebut sudah berada di tebing sebelah sana. Maksud dengan satu langkah saja dia sampai ke tebing sebelah. Maka aku pun menjerit dan bersumpah dengan nama Allah agar orang tadi berhenti dan bercakap denganku. Lalu orang tadi pun berhenti. Lalu aku bertanya kepada orang tersebut, apakah mazhab kamu?
Maka dia berkata, Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Masa orang tadi membaca satu ayat Al-Quran, Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Maka apabila dia membaca ayat Quran tersebut, terlintas dalam hatiku bahawa orang tersebut ialah bermazhab Hanafi. Lalu aku pun pergi. Lalu aku bercakap dalam hatiku, aku nak menziarahi Syekh Abdul Qadir Jailani dan aku nak menceritakan apa yang aku lihat. Maka apabila aku sampai ke madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani dan apabila aku berdiri di depan pintunya, maka Syekh, masa sebelum sempat aku menceritakan apa yang berlaku pada diriku, maka Syekh serta-merta memberitahu kepadaku daripada dalam rumah. Masa belum sempat masuk lagi, Syekh dah cakap daripada dalam rumah dan belum sempat dia buka pintu lagi. Maka Syekh berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya tiada di atas muka bumi, sama ada di timur ataupun di barat, pada waktu ini wali Allah Subhanahu wa taala yang bermazhab dengan mazhab Hanafi, melainkan orang yang kamu jumpa di tebing Sungai Dajalah tadi. Itu kisahlah bagaimana Syekh Abdul Qadir mengetahui apa yang berlaku kepada murid-muridnya, walaupun murid tadi belum sempat menceritakan kepadanya. Dan satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani berduduk di atas kursinya untuk mengajar, tetapi dia tidak bercakap. Dan murid yang membacakan kitab juga tidak membacanya. Tetapi manusia berada dalam keadaan yang amat gerun. Maksudnya manusia tadi berasa ada sesuatu perkara yang sedang berlaku. Dan mereka tiba-tiba merasakan ada perkara yang ada kurniaan kerohanian datang kepada mereka. Maka lalu mereka bertanya, wahai Syekh, apakah yang telah berlaku? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, salah seorang daripada muridku datang daripada Baitul Maqdis ke sini dengan satu langkah saja. Maksudnya Syekh Abdul Qadir memberitahu bahawa sekarang ada seorang muridku yang datang daripada Baitul Maqdis pergi ke Baghdad dengan selangkah. Maksudnya dia menggunakan keramatnya untuk menziarahi Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi apabila dia datang, dia bertaubat kepadaku. Bertaubat di atas tanganku, dan sesungguhnya orang yang hadir sekarang ni ialah berada di dalam sebagai tetamunya. Maksudnya apabila dia tadi datang, maksudnya dia salah seorang daripada wali Allah, maka rahmatnya yang datang tadi dikongsikan kepada orang yang berada di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi terlintas dalam hatiku, maksudnya orang yang menceritakan tentang kisah ni, maksudnya Syekh Abu Muhammad tadi, dia kata terlintas dalam hatiku, bagaimanakah seseorang yang dah menjadi wali Allah, seseorang yang boleh melintas dalam dalam jarak yang jauh dengan selangkah, mengapakah orang ini datang untuk bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani serta-merta menjawab lintasan dalam hatiku tadi. Dia kata dia bertaubat daripada melangkah di udara dengan berterbangan dengan secepat kilat. Maksudnya dia bertaubat kerana menggunakan keramatnya, kerana menzahirkan keramatnya. Dan dia berkata dia tidak akan sekali-kali kembali kepada menzahirkan keramat tersebut. Dan dia tadi memerlukan kepada orang yang nak mengajarkan kepadanya jalan tarikat kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi difahami daripada kisah tersebut bahawa yang dituntut daripada murid tadi ialah al-mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dituntut daripadanya keramat ataupun menzahirkan keramat dan seumpamanya. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu semasa dia mengajar, maksudnya banyak kali dia tadi berjalan di udara, di atas kepala manusia yang berada di dalam majlis, maksudnya dia berjalan di atas. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, tidak terbit matahari, melainkan matahari tadi akan memberi salam kepadaku. Begitulah setahun, bulan dan hari-hari, kesemua mereka mengkhabarkan kepadaku apa yang akan berlaku pada masa-masa tersebut. Dan dibentangkan kepadaku manusia-manusia yang bahagia dan manusia-manusia yang celaka. Dan mataku melihat kepada Lauh Mahfuz. Dan aku tenggelam di dalam laut ilmu Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya daku ialah hujah ke atas kamu, dan aku ialah naib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ialah pewaris kepada Rasulullah di muka bumi. Dan
Syekh Abdul Qadir berkata, sesungguhnya setiap wali berada di atas ikutan setiap Nabi. Maksudnya setiap wali, dia ada Nabi yang menjadi tempat ikutannya. Wa ana ala qadami jaddi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya ikutanku ialah datukku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi Muhammad meletakkan mana-mana langkahnya, melainkan aku akan meletakkan tapak kakiku di tempat yang telah diletakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali tempat kenabian. Maka itu ialah tempat yang khusus kepada nabi-nabi dan rasul. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, ana syekhul malaikati wal insi wal jin. Sesungguhnya aku ialah syekh kepada malaikat dan jin dan manusia. Dan satu ketika Syekh Abdul Qadir, semasa dia sedang duduk di atas kursi mengajarnya, maka dia berkata, iza sa'altumullaha fas'aluhu bi. Apabila kamu memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala denganku. Wahai ahli bumi, sama ada kamu di timur ataupun di barat, marilah ke sini, belajarlah daripadaku. Wahai ahli Iraq, ambillah daripadaku al-ahwal. Maksudnya Syekh berkata, wahai ahli Iraq, sesungguhnya kurniaan rohani di sisiku seperti baju yang disangkutkan di dalam rumah. Yang mana kamu ingin, maka kamu ambillah. Maksud Syekh kata, kurniaan di sisiku terlampau banyak. Kamu cuma perlu datang untuk ambil daripadaku. Dan Syekh berkata, adalah kamu tadi berusaha datang dengan hati yang selamat. Maksud apabila kita menghadap Syekh Abdul Qadir Jalani ataupun wali-wali Allah, jangan sekali-kali kita datang dengan niat yang jahat. Dia kata, sekiranya kamu datanglah dengan niat yang baik untuk menuntut ilmu, untuk merendahkan diri, untuk membersihkan diri. Sekiranya tidak, la'atiyannakum bijunudin, aku akan menghantar kepada kamu tentera yang kamu tidak akan mampu untuk melawannya. Dan Syekh berkata, wahai murid-muridku, sekiranya kamu musafir 1000 tahun sekalipun, jarak yang amat jauh, untuk mendengar satu kalimat daripadaku, nescaya kamu akan mendapat darjat yang tinggi daripada kalimat tersebut. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengurniakan darjat-darjat di dalam majlisku untuk aku agih-agihkan kepada orang yang hadir. Sesungguhnya tiada daripada Nabi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan tiada daripada wali Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka tadi menghadiri majlisku. Sekiranya mereka tadi hidup, mereka akan menghadiri dengan badan mereka. Dan sekiranya mereka tadi mati, mereka akan menghadiri dengan roh-roh mereka. Wahai hamba, maksudnya berkata, wahai muridku, kamu tanyalah tentangku daripada malaikat Munkar wa Nakir. Sekiranya mereka tadi datang ke dalam kubur kamu, nescaya kedua-dua malaikat tersebut akan menceritakan tentang diriku. Itu adalah beberapa ungkapan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk kita memahami keagungan wali-wali Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian salah seorang daripada khadam Syekh Abdul Qadir yang bernama Abu Ar-Ridha, dia menceritakan tentang satu kisah. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Jalani sedang mengajar, menceritakan tentang ruh. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jalani terdiam. Lalu dia duduk dan dia berkata, aku tidak akan menyambung percakapanku melainkan dengan seseorang membawa 100 dinar. Maka Syekh khadamnya yang bernama Abu Ridha serta-merta balik mengambil 100 dinar. Dan orang lain juga ada yang datang, maksudnya membawa 100 dinar tersebut. Maka tiba-tiba Syekh berkata, wahai Abu Ridha, maksudnya Syekh memanggilku. Dia kata, pergilah kepada perkuburan Shoniziyah. Maksudnya ada satu tanah perkuburan. Dia kata, di sana kamu akan mendapati satu orang tua yang sedang bermain-main dengan serunai. Maka kamu berikanlah kepada orang tersebut 100 dirham ini. Kemudian kamu bawa orang tersebut kepadaku. Maka Abu Ridha berkata, aku pergi ke kubur tersebut dan aku mendapati seorang tua
yang sedang bermain dengan serunai. Maka aku memberi salam kepadanya dan aku memberikan kepadanya emas tersebut. Maka orang tadi tiba-tiba menjerit dan terus jatuh pingsan. Maka apabila dia sedar, aku berkata, wahai manusia, sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jalani memanggil kamu. Lalu dia pun datang bersama-samaku menghadap Syekh Abdul Qadir Jalani. Maka Syekh berkata, minta orang tadi naik ke atas mimbar. Lalu dia pun naik ke atas mimbar dan serunai tadi dia letakkan di atas bahunya. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, wahai manusia, ceritakan tentang kisah kamu. Maka dia berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, daku, semasa daku kecil, aku ialah orang yang suka menyanyi. Dan orang ramai amat suka dengan nyanyianku. Jadi mereka memberi duit kerana nyanyianku amat sedap. Lalu apabila daku telah tua, maka tiada seorang lagi pun yang berhajat kepadaku. Maka aku pun berasa kecewa, sedih dan daku keluar daripada Baghdad. Lalu daku berkata, aku akan menyanyi, akan meneruskan nyanyianku kepada manusia-manusia yang telah mati. Sebab tu dia tadi berada di kubur dan dia memain serunainya di kubur. Maka tak kala satu ketika aku sedang bermain serunai dan berpusing-pusing di kawasan perkuburan tersebut, maka tiba-tiba ada satu kubur terbuka dan orang yang mati tadi mengeluarkan kepalanya dan berkata kepadaku, sampai bilakah kamu nak menyanyi kepada orang yang telah mati? Wahai manusia, bangkitlah, nyanyikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, yang mentadbir langit dan bumi. Walaupun sekali saja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kamu kehendaki. Maka aku serta-merta pingsan. Dan apabila aku bangun, aku membaca satu syair memuji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lepas tu dia berasa tidak lagi menyanyi kepada ahli kubur, bahkan dia membacakan satu syair memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas dia membaca syair tersebut, maka semasa aku sedang berdiri, tiba-tiba khadam kamu datang memberikan kepadaku 100 dinar. Maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tadi memecahkan ataupun mematahkan serunai yang digunakan untuk menyanyi tadi dan bertaubat. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, wahai murid-muridku, sekiranya orang ini amat benar pada kelalaiannya, maksud dalam keadaan dia tadi kekal melalai, kekal bermain alat muzik kan sampai ke akhir hayatnya, walaupun dalam keadaan demikian Allah Ta'ala tetap memberikan apa yang dia kendaki. Kan maksudnya Allah Ta'ala tetap memberikan kepadanya 100 dinar tadi. Bagaimanakah keadaan bagi orang yang benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala, kekal dalam tarekat, kekal menjaga hatinya. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, wahai murid-muridku, hendaklah kamu tadi bersifat dengan benar dan bersifat dengan hati yang amat bersih. Tanpa kedua-dua tadi tak akan ada manusia yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qultum fa'dilu, apabila kamu berkata-kata, hendaklah kamu berkata dengan benar. Jadi sebagai penutup kisah ni, apabila Syekh Abdul Qadir Jalani meminta manusia membawa 100 dinar, maksudnya ada 40 orang yang membawa 100 dinar tersebut. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani hanya mengambil daripada khadamnya, iaitu Abu Ridha. Jadi setelah orang tadi bertaubat, maka kesemua 40 orang tadi memberikan 100 dinar tersebut kepada orang yang bertaubat, yang asalnya ialah penyanyi. Dan apabila peristiwa itu berlaku dalam majlis Syekh Abdul Qadir Jalani, maka terdapat 5 orang yang tak tahan, terlampau sebab kerana terlampau terkejut dengan peristiwa tersebut, lalu meninggal dunia dalam majlis Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu. Dan ada satu kisah yang lain sebagai penutupnya, diriwayatkan daripada Syekh Al-Kimai wal-Bazzaz dan Syekh Abdul Hasan. Dia berkata, satu ketika Syekh Abdul Qadir Jalani sedang berjalan di perkuburan Shunizi pada hari Rabu pada tahun yang dinyatakan, dan bersama-sama dengan Syekh Abdul Qadir Jalani ramai daripada ahli-ahli fiqh dan ramai daripada pembaca-pembaca Quran. Maka semasa dalam penziarahi kubur tersebut, Syekh Abdul Qadir Jalani berhenti di kubur Syekh Hamad Dabbas radhiyallahu anhu satu masa yang panjang. Masa sehingga kan manusia berasa masa cuaca dah menjadi panas, tapi manusia tetap tunggu di belakang Syekh Abdul Qadir Jalani. Maka apabila Syekh Abdul Qadir Jalani selesai daripada duduk di kubur Syekh Hamad Dabbas, maksud kita dah bincang sebelum ni, Syekh Hamad Dabbas ni ialah salah seorang daripada guru
yang mentarbiah Syekh Abdul Qadir Jailani di awal perjalanan tarekatnya. Maka setelah bangun daripada duduk tadi, kelihatan kegembiraan di wajah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ditanya mengapa dia tadi duduk begitu lama di kubur tersebut. Dan akhir sekali kelihatan kegembiraan di wajahnya. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, sesungguhnya aku keluar daripada Baghdad pada tahun tertentu. Maksudnya dia bagi tahu pada tahun 499. Maksudnya Syekh Abdul Qadir menceritakan tentang satu kisah yang berlaku pada zaman dahulu. Dia sedang berjalan keluar daripada kota Baghdad bersama-sama dengan murid Syekh Hamad Dabbas dan bersama dengan Syekh itu sekali untuk menunaikan solat Jumaat di Jami' Ar-Rusafah. Dan Syekh Hamad semasa itu dia masih hidup lagi dan dia berada bersama-sama kami. Jadi semasa kami sedang berjalan bersama-sama Syekh, tiba-tiba kami sedang melintas di atas satu jambatan. Maka tiba-tiba Syekh tadi menolakku dan mencampakkan daku ke dalam air. Dan pada ketika itu sejuk, cuaca amat sejuk. Dan aku pun berkata dalam diriku, Bismillah, aku berniat untuk mandi solat Jumaat, mandi sunat pada hari Jumaat. Maka dia tadi memakai jubah, maksudnya memakai jubah bulu, dan di tanganku tadi ada satu jubah yang lain. Maka aku pun angkat tanganku supaya tidak basah jubah yang berada di tanganku. Dan Syekh dan semua murid-muridnya meninggalkan daku. Aku pasti lagi berada dalam air. Dan apabila aku keluar daripada air, aku keringkan jubah yang sedang aku pakai dan aku mengejar mereka semula. Dalam keadaan aku tadi berasa amat menggeletar kerana kesejukan. Maka setengah daripada murid-murid yang lain, mereka pun memandang rendah kepadaku dan mengutukku. Lalu serta-merta Syekh Hamad memarahi mereka. Dan Syekh berkata, sesungguhnya aku melakukan perkara yang kamu lihat tadi untuk mengujinya. Tetapi aku tetap melihat Syekh Abdul Qadir, aku tetap melihat Abdul Qadir itu sebagai satu bukit yang tidak bergoncang walaupun dengan ujian yang amat berat tadi. Dan itu kisah yang Syekh Abdul Qadir ceritakan semasa hayat, semasa hidup Syekh Hamad tadi. Jadi apabila dia menziarahi kubur Syekh Hamad tadi, maka dia kata, aku melihat Syekh tersebut di dalam kuburnya. Di atasnya ada pakaian daripada cahaya yang ditatahkan dengan permata mutiara, dan di atas kepalanya ada satu mahkota daripada delima, dan di tangannya ada emas, maksudnya rantaran gelang-gelang daripada emas, dan pada kakinya ada selipar daripada emas, dan kecuali tangan kanan ni tak boleh bergerak. Maka aku berkata kepada Syekh tadi, mengapa tangan ni tak boleh bergerak? Maka Syekh Hamad yang berada dalam kubur tadi berkata, inilah tangan yang aku campak kamu ke dalam sungai tadi. Maka dia kata, adakah kau memaafkan daku? Memaafkan daku kerana aku tadi menggunakan tangan ni mencampakkan kamu ke dalam sungai tersebut. Maka Syekh berkata, ya, aku maafkan. Maka Syekh Hamad berkata, mohonlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengembalikan tangan kepadaku semula. Maka aku pun berdiri, aku pun memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala mengembalikan semula tangan tersebut. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, semasa aku sedang memohon tadi, maka bersama-samaku bangkit 5,000 daripada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkuburan mereka, memohon daripada Allah agar menerima permintaanku pada Syekh Hamad tadi. Dan mereka tadi semua memohon syafaat di sisiku agar disempurnakan hajat tadi. Maka sentiasalah aku memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala di tempat dudukku tadi, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan tangan Syekh Hamad tadi kepadanya di dalam kubur tadi, dan dia tadi pun bersalam denganku dengan tangannya. Maka dengan sebab tangan telah kembali semula, maka sempurnalah kegembiraannya dan kegembiraanku. Jadi itu satu kisah yang Syekh Abdul Qadir Jailani ceritakan tentang salah seorang daripada guru yang telah meninggal dunia. Jadi apabila kisah tersebut tersebar di Baghdad, maka Syekh Hamad tadi, dia ada anak-anak murid yang masih lagi hidup. Jadi mereka meminta bukti tentang kebenaran kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, menceritakan tentang satu perkara yang pada mereka tidak baik kepada tentang guru mereka. Jadi mereka meminta bukti untuk membenarkan kisah
yang Syekh Abdul Qadir Jalani ceritakan tadi. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, cubalah kamu pilih 2 orang dari kalangan manusia yang paling kamu yakin. Jadi 2 orang tadilah yang akan menjadi bukti tentang kebenaran cerita yang telah aku ceritakan kepada kamu. Jadi mereka memilih 2 orang syekh. Pertama adalah Syekh Yusuf Hamadani dan kedua ialah Syekh Abdul Rahman Al-Kurdi. Dan kedua-dua mereka tadi ialah ahli kasyaf yang amat agung dan mempunyai keramat-keramat yang amat zahir. Dari apabila mereka telah memilih 2 orang tadi, maka Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, sesungguhnya kamu tidak akan sempat bangun daripada majlis yang sedang kita hadiri sekarang, melainkan kedua-dua orang tadi akan menjadi hujah tentang kebenaran percakapanku. Kemudian didengari suara orang menjerit di luar madrasah. Maka tiba-tiba dilihat Syekh Yusuf Al-Hamdani datang dengan berkaki ayam, lari dengan segera sehingga masuk kepada madrasah, dan dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memperlihatkan kepadaku pada ketika ini Syekh Hamad radhiyallahu anhu berkata, segeralah ke madrasah Syekh Abdul Qadir dan katalah kepada semua syekh-syekh yang berada dalam madrasah tersebut bahawa sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jalani telah benar pada perkara yang disampaikan tentangku. Jadi tak sempat Syekh Yusuf Hamdani tadi menyempurnakan kalamnya, tiba-tiba datang seorang lagi, maksudnya Syekh Abu Muhammad Abdul Rahman Al-Kurdi tadi, maksudnya orang kedua tadi, dan dia juga berkata dengan perkataan yang sama seperti yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf tadi. Maka kesemua syekh-syekh yang berasa tak senang dengan kisah Syekh Abdul Qadir Jalani tadi bangun dan meminta maaf, memohon keampunan daripada Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu ta'ala anhum. Itulah beberapa kisah yang dinyatakan oleh penulis tentang keagungan dan keramat yang ditahirkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi kemanfaatan kepada kita, dan moga-moga apabila kita mendengar kisah-kisah wali Allah tadi dapat menguatkan keimanan kita dalam berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam menguatkan i'tiqad kita kepada guru-guru khalifah-khalifah Rasulullah SAW sepanjang zaman untuk membimbing rohani manusia sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ شر الصباح وارزقنا صحة وعافية وسلامة المعافاة الدائمة، وارزقنا جميعا نوارهم مدده وعلومه حسن أدامه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.